Surah Az-Zariyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك ما آتى الذين من قبلهم من رسول كذلك ما آتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون إلا قالوا ساحر أتواصوا به أتواصوا به بل هم قوم طاغون بل هم قوم طاغون وتول عنهم فما أنت بملوم فتول عنهم فما وذكر وذكر فإن الذكرى فإن الذكرى تنفع المؤمنين تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدون ما أريد منهم ما أريد منهم من رزق من رزق وما أريد أن يطعمون وما أريد أن إن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ذو القوة المتين وإن للذين ظلموا فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون أصحابهم فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون وويل للذين كفروا Baik, ini ialah surah Az-Zariyat ayat ke-52. Az-Zariyat ayat ke-52. Ini ialah tentang tauhid pada mengesakan Allah, iaitu dalam Tuhan beriman kepada hari akhirat. Beriman pada hari akhirat. Jadi malam tadi kita ada belajar sedikit berkenaan dengan usul tafsir. Usul tafsir yang malam tadi, bagi siapa yang tak pergi itu, ada kita upload dalam internet lah sekejap lagi. Nah, siapa nak dapat daripada pendrive ada, iaitu surah Muhammad, surah Jihad. Di antara lainnya ialah kita dalam beragama ni ada prinsip dia. Prinsip dia. Allah Taala boleh tidak turunkan Quran ni kepada kita. Bukan Tuhan perlu buat turun pun. Bermakna harus bagi Tuhan buat turun Quran ni. Dan kita wajib atas kita mencari siapa Tuhan kita. Bukan? Jadi Allah tahu makhluk dia, maka dia menurunkan Quran sebanyak 30 juzuk, iaitu 114 surah, 6,000 ayat. Tuhan boleh bawa turun Quran ni pendek pun tak apa, macam suhuf-suhuf bagi Nabi Ibrahim AS ada, Nabi Nuh ada, sikit-sikit. Kemudian dihurai dengan diberitahu oleh diwahyu kepada Jibril beritahu satu-satu diajar pada Nabi direct gitu pun ada.
Tetapi bagi kita umat kemudian ni, dia buat turun Quran. Jadi takut manusia tu tak faham Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan, melantik satu orang Nabi yang menghuraikan apa maksud Quran itu sendiri. Nah, jadi siapa yang nak kena Quran, iaitu ati Allah, taat pada Allah. Jadi usul tafsirnya ialah taat pada Allah, taat pada Rasul. Itu biasa kita dengar orang cakap, taat pada Allah, taat pada Rasul. Jadi taat pada Allah, macam mana nak taat? Melainkan kita tahu apa yang perlu ditaati. Kalau tak tahu, kita tidak akan taati. Contohnya, kita tak tahu undang-undang di Amerika misalnya. Maka bila nak pergi ke Amerika, kita kena belajar hukum hakam sana. Itu jalan dia macam mana, bawa kereta macam mana kat sana, nak membeli belah macam mana. Bukan? Kalau kita tak tahu yang tu, yang basic tu, maka kita akan bawa kereta macam kita bawa kat Malaysia ni lah. Bukan? Di Indonesia, jalan supaya kita bawa sebelah kanan juga. Tetapi sistem dia ada beza sikit. Tak reti sistem dia akan berlaku kemalangan. Bukan? Jadi untuk taat pada Allah, kena tahu apa yang perlu ditaati. Yang perlu ditaati dihajar dalam Quran. Dan untuk manusia tu faham betul-betul, maka 30 juz Quran dibuat turun lagi. Dan diturun sikit-sedikit supaya kita mudah faham. Sikit-sikit. Yang di Makkah, dipanggil surah Makkiyah 13 tahun. Itu bukan dengan tauhid, mengesahkan Tuhan satu-satu. Banyakkannya lah. Lepas tu surah Madaniyah ni berkenaan dengan cara hidup. Ada hukum hakam pun ada. Serta jihad sabilillah. Tahu kat kita bahawasanya dalam Quran ni ajar pada kita macam mana nak jihad. Tahu? Tak tahu kan? Apa yang perlu kita belajar, apa yang perlu kita tahu kalau berlaku peperangan misalnya. Awak tahu? Tak tahu. Tak tahu kerana tak tahu daripada Quran. Dia prinsip asal dia. Nah, prinsip asalnya ialah kena tahu Quran. Itu baru ati Allah. Tahu tentang hukum hakam Quran tu, apa yang diperintah oleh Allah dalam Quran tu, maka kita akan taat pada Allah lah. Yang kedua, ati Rasul. Nak taat pada Rasul, kena tahu apa yang perintah Rasul, iaitu hadis Nabi. Maka kalau satu orang duk cakap ati Allah, dia sendiri tak belajar tafsir Quran, ati Rasul, dia pun tak belajar hadis Nabi, lepas tu kita nak panggil dia ustaz lah. Tak boleh begitu. Dia orang tak reti tu. Saya nak beritahu kepada awak, ulama' ialah orang yang tahu tafsir Quran, tahu hadis Nabi. Tahu maknanya belajar. Jadi yang duk membantah ni ialah mereka yang tak belajar Quran pun tak belajar, hadis pun tak belajar, melainkan kalau dia belajar pun sikit-sikit dia panggil, orang Kelantan panggil jemput sikit-sikit, sikit. Surah tu ambil sikit, surah ni ambil sikit. Untuk dapat MA di Universiti Azhar, 8 juzuk Quran tafsir. 8 juzuk. Dianya 30 ni. Saya nak tanya awak ni. Saya beri contoh lah. Ni pasal ada orang baru sini, baru dengar. Jadi saya nak beri contoh. Dalam surah Muqaddam ada berkenaan dengan ya ayyuhalladzina ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Satu lagi dia kata wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dalam surah Muqaddam. Bukan? Ada kan? Kita pernah baca surah Muqaddam tu. Juzuk yang ke-30 tu dia kata wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sembahyang, keluar zakat. Di surah Baqarah pun ada juga. Ali Imran pun ada, wa aqimus shalah wa atuz zakat.
Baik. Hukum, saya nak cerita sikit dari segi usul tafsir dia panggil. Iaitu hukum berkenaan dengan zakat hanya keluar masa duduk di Madinah. Tetapi ayat Quran sudah turun di Mekah mengatakan kena keluar zakat. Macam mana ni? Macam mana ni? Ini dia panggil kalau siapa-siapa nak belajar ambil PhD lah kita kata nak. Kalau tafsir Quran ni kena tahu ni. Jadi kenapa dalam surah yang turun di Mekah mengatakan wa'atu zakah, keluar zakat. Waqimus shalah wa'atu zakah. Kenapa di Madinah? Sedangkan perintah zakat itu turunkan di Madinah. Dan hukum hakam zakat dikeluar di Madinah lah. Iaitu maka tafsiran bagi surah Madaniyah dan surah Makkiyah dalam wa'aqimus shalah wa'atu zakah tu kena tafsir lain sikit. Pasal hukum zakat tak keluar lagi. Setengah ulama kata selepas masa awal-awal Islam iaitu sebelum Mekah, sebelum hijrah tu, siapa-siapa yang dapat rezeki kerja ke niaga ke, selepas daripada keperluan hidup dia tu yang lain semua zakat lah. Kena tu macam mana kita agak-agak. Lepas saja belanja makan pagi, tengah hari, malam, yang lain semua sedekah lah. Macam mana? Kalau kena hukum tu kita macam mana? Ustaz kata selap. Baik. Awal puasa dulu 2 hari baru buka puasa. Awak tahu? Baru buka puasa hari yang kedua. Jadi kita sekarang ni puasa yang kita amal ni ialah puasa yang sudah ditapis dah ni. Di downgrade dah. Downgrade sehinggalah apa yang kita amal. Contohnya, awal-awal Islam dulu puasanya ialah siapa yang buka puasa, kalau dia tidur, mana dia start puasa dah. Jadi adalah sahabat Nabi masa dia sedang duk tunggu bini dia duk masak tu, terlena kerana letih terlena tu tak boleh makan dah. Esok pula pergi komplain ke Nabi, maka turun ayat Quran membenarkan apa yang berlaku. Satu orang tu dia buka puasa, dia tak tahan dengan bini dia. Jadi buka puasa dengan bini dulu. Kau tak heran tahu lah awak ni. Jadi bila hukumnya ialah tak boleh tidur dengan bini. Mula-mula tu. Ni saya cerita ni baru kita faham apa yang berlaku ni. Jadi tak boleh sentuh orang perempuan. Lepas buka puasa tak apa, tapi sentuh orang perempuan tak boleh. Macam sehari juga. Maka orang komplain lah. Maka turunlah ayat Quran. Sebab tu kamu boleh tidur bersama isteri kamu pada malamnya. Sebab tu ada ayat tu. Kena tak boleh pun satu hal. Ada sedap. Baik. Jadi sininya nak ceritanya ialah macam mana agama tu dibuat oleh Allah. Jadi satu lagi saya nak tanya pula. Agama ni milik kita semua ke milik Tuhan? Saya nak tanya. Tuhan. Milik? Dalil? Mesti ayat Quran ni. Saya bacalah senang. Ala surah Zumar ayat 3. Ala, mana ketahuilah. Lillah, milik Allah. Ad-dinul khalis, agama yang
Lurus tu. Agama yang original tu. Maknanya yang tak ori tu yang kamu punya. Yang ori aku punya. Yang tidak ori kamu punya. Bermakna tidak boleh campur aduk yang tidak perintah Tuhan dengan perintah Tuhan. Faham? Bermaknanya bid'ah langsung tak boleh buat lah. Tak boleh selesai cakap dah lagi ni hasanah berdolalah apa tak payah dah. Ada Nabi ajar tak? Tak ada. Mudah ya. Dalil lah, dalil lagi. Iaitu dalil laginya ialah surah Hujurat. Surah Hujurat ayat pertama. Buka. Ni belum start ni. Ni mukadimah dia panggil usul tafsir. Pasal ada beberapa orang daripada kita ni yang baru datang. Jadi kena tu. Lama tidak saya tafsir nanti tengah-tengah tak tahu apa benda. Nah. Surah Hujurat ayat pertama. Kau surat apa? 515. Surah ke-49. Muhammad, surah Muhammad, surah Muhammad, surah Hujurat. Surah Muhammad, surah Fatah, kemudian surah Hujurat. Jadi ayatnya ialah ayat pertama. Ayat pertama sekali. Ini antara surah-surah yang akhir turun. Ayat-ayat yang akhir turun ialah surah Hujurat ni lah. Turun di Madinah. Ini ayat jihad ni sebenarnya. Surah ni surah jihad, tetapi kita nak ambil sedikit saja daripada ayatnya ialah ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Jangan kamu mendahului di depan Allah ataupun Rasulnya. Wattaqullah. Takutlah kamu kepada Allah dengan jaga hukum. Dengan jaga akidah. Dengan jaga hukum. Itu maksud bagi takwa. Takwa. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar. Lagi maha mengetahui. Baik. La tuqaddimu. Jangan kamu melampaui. Jadi Nabi tak ajar, kita pun buat. Tu mana? Nabi ajar ke dia ni? Dah. Lepas tu dia buat tu? Tak boleh. Tu dah. Jawab setengah-setengah soalan. Sebab tu saya dalam WhatsApp puak-puak kita, saya nak beritahu ni, bahawasanya dalam WhatsApp kita ni, dia tidak serupa dengan WhatsApp orang-orang lain. Grup-grup lain. Di mana dalam WhatsApp kita ni, tafsir sunnah ni, ialah guru, ada murid. Ada guru, ada murid. Dia tidak seperti WhatsApp lain, siapa nak masuk, apa semua. Tak. Ini tempat sama-sama kita untuk belajar. Jadi siapa yang nak menanya, kenalah tanya soalan-soalan yang kita sudah belajar, yang kita tak faham. Yang belum belajar lagi tu nanti dulu pasal tengah belajar kan. Gitu. Jadi kereta mesti tak beli lagi. Duk bincang harga dah. Harga bila nak belilah apa. Duit pun tak ada lagi ni. Nanti dululah, nanti ada duit kita kira lah kereta mesti. Gitulah nak. Orang putih kata, don't jump the gun. Don't jump the gun. Don't cross the bridge before you come. Jadi lompat nak lintas jambatan tu, tak sampai lagi jambatan tu sudah nak lintas jambatan dah. Nanti sampai situ kita lintas lah gitu. Jadi jangan Jadi tentang bid'ah ni cukup dengan Quran boleh jawab. Kita orang yang belajar tafsir Quran ni kena bukti kepada orang-orang yang mengatakan bid'ah ni boleh jawab dengan hadis Nabi. Saya bukan kata salah. Tapi kata cukup dengan Quran pun
memadai dah. Kalau belajar. Jadi la tuqaddimu, jangan kamu mendahului di depan Allah. Jadi Allah tak ajar lagi, kita dah buat dah. Iaitu contohnya wirid pula wirid. La ilaha illallah qul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqu wa'du amin. Itu bukan wirid tu, itu bukan ayat Quran pun bukan, hadis Nabi pun bukan. Itu satu puisi yang ditulis di buku Nabi. Puisi. Orang dulu dia tulis puisi. Orang dia puisi nak puji-puji Nabi lah, kata-kata puisi lah. Jadi orang yang tak kerti Arab dan tak kerti Quran, dia tengok ayat Quran baca pun sedap. Buat zikir lah. Lepas tu ada pula guru pula kata kalau baca zikir ni boleh pahala banyak ni pula dah. Bohong lah. Bohong. Satu lagi ialah apa yang tidak diajar ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmallah. Ayat Quran ke ni? Bukan. Hadis Nabi ke? Bukan. Ada dalam lafaz hadis Nabi mana-mana? Tak ada pun. Habis yang diajar ni macam mana ni? Apa dia ni? Tarikat Ahmadiyah lah. Sebandilah. Tarikat tu lah. Tarikat ni lah. Hadis Nabi ke tak? Bukan. Ayat Quran ke? Bukan. Dia tu baca wirid tu kenapa? Ini dipanggil dusta, dipanggil. Mula-mula benda tu tak ikut Nabi dah satu. Yang kedua, bila pergi kata benda tu ada fadilatnya. Fadilatnya heboh di Kelantan apa? Baca sekali fi kulli lamhatin ni, pahala dia sebanyak langit dan bumi. Allah. Mana hadisnya? Ayat Quran pun bukan, hadis Nabi pun bukan. Habis siapa yang cakap ni? Syaitanlah yang bisik kepada guru-guru ilmu salaf. Tarikat tu sendiri, Nabi kata dalam Quran yang pula, dalam Quran apa dia? Ihdinas sirat. Ini usul tafsir yang ketiga dah ni. Usul tafsir yang ketiga, poin yang ketiga. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan, tunjuklah kami jalan yang lurus. Surah Fatihah. Betul? Nak jalan mana ni? Nak pergi ke mana ni? Jalan nak pergi ke mana? Jalan nak pergi syurga. Siapa cakap? Kalau awak kata jalan nak pergi syurga, siapa cakap? Maknanya belah kita ni kena beritahu, ini dalilnya duduk di mana? Saya bagi contoh lah, Tuhan kata, kenapa kamu kena puja Allah, kena sembah pada Allah? Allazi khalaqakum, kerana dialah yang menciptakan kamu. Wallazi abakum, dan mencipta datuk-datuk kamu dulu. Kenapa kena sembah Allah? Tuhan kata, kerana aku buat kamu. Lepas tu, aku cipta juga tok nenek kamu. Lepas tu, aku buat langit. Aku buat bumi. Kemudian, aku turun daripada langit tu, air hujan. Daripada air hujan tu, tanah yang gersang jadi hidup. Tumbuh tanam-tanaman. Dan semua ni untuk diguna pakai bagi manusia. Tak? Jadi kenapa kena sembah Allah? Kerana Allah memberi semua keperluan hidup. Jadi tiba-tiba dalam zikir tu pergi zikir kepada Nabi. Saya nak tanya, boleh tak kita berzikir pada Nabi? Tak boleh. Kepada Nabi kita berselawat. Ayat Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberi berkat kepada Nabi. Dan malaikat-malaikat berselawat pada Nabi. Maka wahai manusia, hendaklah kamu selawat pada Nabi kamu. Saya tafsir gitu. Dia setengah tafsir, Allah selawat pada Nabi lah. Baik. Walau macam mana tu, itu khilafiyah ke, apakah, itu letak tepi dulu. Baik. Sahabat pun terus jumpa Nabi. Ya Rasulullah, macam mana kami nak selawat kepada Nabi? Mereka tahu ni. Ini orang buta huruf ni dulu ni.
Bila faham ni, dia pun tanya, ya Rasulullah, macam mana nak selawat pada Nabi? Nabi pun jawab, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Tiba-tiba keluar mari selawat maulud. Tiba-tiba mari selawat sifat. Ya, bukan hadis Nabi pun. Nampak? Jadi kita orang yang belajar tafsir Quran ni, kita kena tahu punca. Kalau awak tak tahu punca, awak akan senantiasa tanya saya. Jadi gini, maknanya saya ajar ke awak ni begini, seolah-olah macam saya beri pada awak jala satu. Satu seorang beri jala, menjala ikan. Saya beri pada awak satu jorang dengan tali, dengan apa semua. Lepas tu ajar cara-cara mancing, ajar cara-cara menjala, ajar cara-cara memukat. Kemudian, buka sendirilah. Bukan? Jadi, bila orang capak jalanya begini-begini, awak tahu ni siapa salah ni sini ni. Awak capak ni tempat yang ada sampah situ. Di mana nak tarik pun tak boleh. Awak tu memang kena tahu tu. Bukan? Jadi sini maknanya prinsip dalam memahami tauhid ni saya ajar yang ni. Supaya tidak keliru. Baik. Ihdinas siratal mustaqim tadi. Wahai Tuhan, tunjuklah aku jalan yang lurus. Jalan nak pergi ke mana? Ataupun tafsirnya di mana? Iaitu surah Yasin ayat 61. Wa anik buduni. Berapa? 73. Bagus orang kita ni. Ingat dia. Jadi, Yang satu. Tak apalah, kau keliru tu lah. Iaitu ayatnya ialah wa'anik buduni. Dan hendaklah kamu sembah aku saja, ibadat pada aku saja, berdoa pada aku saja, berzikir pada aku saja, beritikaf pada aku saja. Hadza siratal mustaqim. Ini jalan lurus. Maknanya doa kepada Allah Ta'ala saja itu jalannya lurus. Ibadat pada Allah Ta'ala saja itu jalannya lurus. Bermaknanya sembahyang hajat tu tak boleh ya. Sembahyang hajat tu pakai perantaraan. Bukan? Mudah ya. Maka Nabi pula keluarlah hadisnya. Gini. Ayat dalilnya duduk sini. Dalil duduk di Quran ni. Pokok pangkal. Inna Allah surah Maryam. Surah Maryam. Ayat tak ingat. Ayat tak ingat. Surah Maryam. Inna Allah Rabbi. Nabi Isa kata. Tak boleh? Suruh orang soalan ajak untuk kita tu. Nak kata boleh tak ada hadis. Saya cakap terang-terang ni. Nak kata boleh tu tak ada hadis. Awak solat sunat, lepas tu baca doa sendiri-sendiri. Kalau siapa tak reti berdoa, saya ajarlah cara-cara berdoa. Tuhan kita ni pandai cakap Melayu nah. Arab pun boleh, Melayu pun boleh, India pun boleh. Kenen dengan mata, berkenyik mata pun dia tahu. Bukan? Maka kita baca dalam bahasa kita lah. Yang paling kita faham. Yang mudah kita express. Apa dia kata? Express. Jadi Nabi Isa kata, Innallaha Rabbi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Tuhanku. Wa Rabbukum, dan Tuhan kamu juga. Fa'buduhu. Maka sembahlah dia, jangan sembah aku. Pujalah dia, jangan puja aku. Ibadatlah pada dia, jangan ibadat pada aku. Doalah pada dia, jangan minta tolong aku. Gitu lah. Hadza siratal mustaqim. Ni jalan betul. Tiba-tiba orang-orang yang ahli sunnah, dia silap, bukan salah, silap approach. Dia pun kata, sembahyang hajat tu bid'ah pasal Nabi tak ajar. Tak ada dalam hadis sahih. Hadis yang kata sembahyang hajat tu tidak begitu pun. Itu cara nak berdoa. Saya baca dalam Tirmizi, maksudnya begini. Katanya Nabi SAW bermaksud begini, pun ayunya.
sekiranya seorang daripada anak Adam ada hajat, atau seorang daripada kamu ada hajat, maka hendaklah kamu ambil air semayang seperti mana nak semayang. Hendaklah kamu istighfar banyak-banyak pada Allah. Hendaklah kamu zikir banyak-banyak pada Allah. Dan hendaklah kamu semayang sunat. Dan bacalah doa ini. Saya rasa saya beri dah kepada Aziz. Kalau nak tahu doa tu tanya dia. Ajar daripada dia doa. Dalam lapah Arab lah. Hah? Hah? 2,5 pula. 2,5 pula. Dah, itulah. Oh, dah, tu hadis dah. Dan hadis pun doa pun. Doa pun. Doa maknanya tak sah. Hadis tak sah. Doa maknanya tak sah lah. Baik. Maka sininya ialah maksudnya sekiranya kita ada hajat, inilah cara nak memohon doa. Jadi tiba-tiba salah Tok Guru kata, ini semayang hajat. Maka macam mana nak niat pula dah lah. Rakaat pertama nak baca apa? Rakaat kedua nak baca apa? Masa sujud nak baca apa? Ada belakang dah lah. Ada sampai 12 rakaatnya macam-macam lah. Rekod dah lah. Faham? Saya cakap terang-terang, saya ajar kepada Mak Irwan ni. Adik dia sakit, dirasuk oleh jin. Ajar pada mak dia. 2 jam memang masa. Zutik. Dalam ada tu dia. Awak nak tahu, ambil tik dengan dia. Apa yang saya cakap tu. RM4. Kena ngopoh dah kau? Jangan ikut bapak bidang tu. Jangan. No way. Lepas ajar kepada mak dia tu, saya pun terus kata, Kak, baca doa sekarang. Saya tak tanya dia, Kak ada air semayang kan ni? Ada. Kak ni dalam junub ke? Tak ada. Kak ni mandi junub dah ke? Ada, tanya. Kak ni dalam haid ke? Saya terus kata, doa Kak sekarang. Dan dia terus doa. Beberapa hari kemudian telefon mari rumah telefon. Anak adik dia sembuh seperti biasa. Ini rasuk jin ni sudah 6 bulan dah ni. Jadi tiba-tiba kita pun jumpalah ustaz ni. Cengkeramnya. Berapa? 3,000. Cengkeram 3,000. Nak start bomo tu kena projek dulu. Takut lari ni. Setengah pula tak apalah, besarlah tabung pula. Tapi bila tanya-tanya, awak beri berapa? Saya beri sekian. Berapa beri sekian? Beri banyak tu juga. Lepas tu baca pada benda. Bukan? Baca pada beras lah, baca daun lah, akar kayu lah, benda lah, keris lah. Jadi syaitan yang lari kerana tauhid, sekarang ni kita guna ayat-ayat tauhid, baca kepada benda, supaya syaitan ni lari. Maka perbuatan kita itu adalah syirik pada Allah kerana kita tidak percaya ayat Quran boleh menghalau jin ni. Tetapi kalau baca pada benda, jin ni akan lari. Siapa yang ajar ni? Jin ni ajar kepada Tok Bomo. Masa dia baca-baca wirid, dia dengar di telinga ni. Baca pada kaca hijau lah, bertih lah, macam-macam. Garam pun ada. Garam letak bawah hati ada. Letak dalam tandah pun ada. Macam-macam. Semua cerita-cerita ni adalah sesat menyesatkan rasa. Tetapi bila ustaz-ustaz dia cakap je, dia kata, ya ini khurafat. Jadi kita yang khurafat, tak apalah, tidak syirik. Khurafat syirik dah. Dan syirik itu apa? Syirik itu ialah murtad. Sakit lengan, iaitu murtad yang tak sedar. Yang murtad sebenar ialah dia kata aku mengaku bukan Islam. Aku mengaku Tuhan tak ada. Itu murtad. Atau mengaku masuk Kristian ke Buddha ke apa benda, tak kira. Tak. Ataupun ambil Quran, baling ke, semua benda-benda tu murtad lah. Yang syiriknya ialah perkara yang syirik murtad tadi, dia tak tahu. Maka benda tu dipanggil syirik. Contoh syiriknya ialah
buang hantu, pukul, ada orang nak mati, kata tangan, ada nak beli duit. Bukan. Ni bukan tu Ustaz, bukan kita niat ni. Ini petua kata tua. Itulah syirik nak kena ya. Ni kefahaman ni saya sengaja ulang balik ni kerana apa? Kerana inilah prinsip kufur. Percaya Allah Ta'ala mencipta apa semua. Tetapi, benar ni boleh juga ni. Nah? Baik. Jadi, balik pada ayat tadi. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Tafsirnya ialah daripada satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsir daripada hadis. Ini mana tafsir Quran dengan hadis, Tadi saya baca tadi tafsir Quran dengan Quran tadi, ihdinas siratal mustaqim tadi. Ini pula tafsir Quran dengan hadis. Hadisnya ialah daripada Imam Tirmizi radhiyallahu anhu, katanya Nabi Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu diutus oleh Nabi jadi governor Mesir. Governor Yaman. Lalu bila maknanya Nabi pilih ni kira pandai sekali dah ni. Layak lah ni, tak. Jadi atau Nabi pilih ni orang yang tak reti. Mana boleh nak jadi governor ni? Mana Nabi pilih. Dan sahabat Nabi ni Muaz bin Jabal ni antara sahabat yang masyhur. Muaz bin Jabal ni adalah satu orang yang sembahyang Isyak belakang Nabi, kemudian pergi sembahyang pula jadi imam di kampung dia. Awak tahu? Dia sembahyang Isyak belakang Nabi. Dia balik ke kampung dia tu, dia jadi imam sembahyang Isyak. Muaz bin Jabal ni lah yang Nabi tegur, kata ada seorang nak baca Quran panjang, surah Baqarah dia baca. Sampai orang prokos sembahyang, Lalu Nabi tanya kenapa ni, tu Muaz bin Jabal. Baik. Jadi, Nabi tanya, dengan hukum apakah wahai Muaz, kamu nak mentadbir Yaman? Maka Muaz jawab dengan Quran. Bila Nabi tak tanya, tu maknanya betul lah tu. Tak? Nabi tanya lagi, jika kamu tak dapatinya dalam Quran, maka Muaz jawab daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiranya tidak ada daripada hadis dan tidak ada daripada Quran, dia kata ijtihad saya. Ijtihad dia. Pasal dia orang reti. Bermakna ulama ni mesti reti dua perkara ni. Tak jawab tadi. Siapa-siapa yang tak belajar tafsir Quran dengan hadis ni, mengaku saja ulama tetapi bukan. Ingat baik-baik tu. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tepuk dada dia, lalu dia berkata, segala puji itu milik Allah kerana memberi taufik hidayah kepada utusan Nabi. Maknanya betul. Maknanya sini apa maksud ijtihad tu? Ialah tentang pentadbiran. Nak jatuhkan hukum, hakam. Tentang tauhid, siap ada dalam Quran. Siap ada dalam hadis dah. Tentang akidah, tauhid, akidah, ibadat, syariat, semua sekali ni sudah siap dengan Quran dengan hadis dah. Kalau jenis ibadat semua ada belaka dah. Ijtihad ialah perkara dunia. Muamalah ijtihad. Maknanya sini tafsir ayat ni ialah ni bermakna siapa-siapa yang tidak ikut Quran dan tidak ikut Nabi sudah mendahului Quran Tuhan dan Allah Taala sendiri. Jadi tak payah katalah. Oh dia kata ni ustaz ni tu guru ni orang tak itu ikut awak. Awak mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mengaku nak ikut ajaran Nabi. Ikut ke tak ni? Nabi ada buat tak? Tak ada. Tak, kamu ikut orang lain. Jadi kena jawab gini. Dia kata saya ikut Nabi saya. Saya ikut guru saya. Dia kata tak. Atau seorang lagi kata saya ikut ustaz dia.
Maka mengucap dia kena ubah. Wa asyhadu anna Muhammadan tu, wa asyhadu anna Muhammadan ma'a tu guru Rasulullah. Kena kata gitu. Mana kepada Rasulullah pun kita ikut, kepada tu guru kita pun kita ikut juga. Nah, satu lagi, wa asyhadu anna Muhammadan wa ustaz ma'a ustaz Rasulullah gitu. Tak nampak poin ni, payah. Jadi, kalau orang yang buat bid'ah tu tanya dia, awak mengucap tu kenapa? Apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kenapa? Dia kata kerana Nabi Muhammad Rasulullah itu nak Tuhan lantik dia. Dia tanya lagi, kenapa kamu kata Muhammad Rasulullah? Kerana dia perangai baik, itu perangai dia. Kerana dia mengajar orang, itu dia mengajar. Ya kamu kata tu kenapa? Kata tu kerana nak ikut dia. Tuhan kata fa'buduhu Nabi kata ittabi'uni, kamu ikutlah aku. Tuhan kata ikutlah dia. Dia tu Nabi Muhammad. Ajaran Nabi. Pasal ajaran Nabi itu perintah Tuhan juga. Baik, soalannya pula. Nah, ni tak nak keliru ni pasal orang baru-baru ada ni kan. Tak mau keliru ni. Jadi, soalannya kalau Nabi buat bid'ah macam mana? Tidak soalan cuma dah. Kalau Nabi itu sendiri buat bid'ah macam mana? Maka surahnya ialah surah Al-Haqqah. Belek sekejap. Habis ni kena berhenti dah nak start ingat tafsir ni. Al-Haqqah. Nabi buat bid'ah. Kalau Nabi buat bid'ah, apa Allah buat ke dia? Boleh ke tak boleh? Bukan. Soalan legitimate question. Tak ada. Nabi reka sendiri agama ni misalnya. Tuhan tak ajar tapi Nabi reka sendiri. Macam mana? Mana Nabi buat bid'ah lah. Jadi soalannya tak boleh kita tanya gitu. Boleh ya? Kalau Nabi buat sendiri macam mana? Mereka ni akan kata boleh ya. Tapi dalam Quran ni surah Al-Haqqah ayat ke berapa orang kita? Al-Haqqah. Ayat 44. Surah Al-Haqqah. Surah ke-69. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalaulah Muhammad itu kata terhadap kami ba'dal aqawil, setengah perkara yang aku tak kata. Mana setengah perkara Nabi Muhammad buat, suruh, kata perkara yang Nabi Tuhan tak kata, tak suruh. La aqadna minhu bil yamin. Nescaya kami akan pegang dia pada lengan tangan kanannya. Thumma laqata'na minhul matin. Kemudian kami akan cabut orak jantungnya semua sekali. Orak jantung tu nak cabut. Jadi nabinya Tuhan nak cabut orak jantung kalau buat bid'ah. Jadi kitanya buat bid'ah jadi boleh pula kau. Nabi lagi Rasul tu tak boleh buat lah bid'ah, tapi kita boleh kita. Lagu tu lah. Okey dah, faham dah? Jadi insya-Allah lain kali saya akan beritahu lagi usul tafsir yang bab lain pula dah. Okey, kita sambung pelajaran hari ni lah. Panjang sikit ni tak apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Az-Zariyat. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rusul. Beginilah caranya. Beginilah caranya, iaitu berdasar pada ayat yang sebelumnya yalah. Iaitu ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya ialah kita kena ambil dua ayat sebelumnya, 2-3 ayat. Iaitu ayat 49. Ambil di ayat 49 tafsir Rekah ni. Ini belajar yang dulunya lah. Wa min kulli syai'in.
pada setiap perkara yang kami cipta itu, zaujaini berpasangan, ada pasangannya, la'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan kamu itu dapat peringatan. Wafirru ilallah, hendaklah kamu segera kepada Allah. Hendaklah kamu segera mencari keredaan Allah. Hendaklah kamu segera mencari buat ibadat pada Allah. Gitu. Nah, inni lakum minhu nadhirum mubin, sesungguhnya aku, Nabi kata, terhadap kamu tentang ajakan mengesahkan Tuhan ini, nadhirun, yaitu satu pemberi peringatan atau ancaman yang jelas nyata. Jadi ancamannya ialah ni ayatnya. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu jadikan bersama Allah Taala itu pujaan-pujaan lain, harapan-harapan lain. Tapi kalau nak hati tadi, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allah dengan Nabi dizikirkan sekali. Tak? Mereka Amariyah lah benda ni. Dizikirkan sekali. Ayatnya, wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu jadikan bersama Allah tu pujaan lain. Zikir. Jadi ke Allah Ta'ala pun kamu zikir, kepada Nabi pun kamu zikir. Kepada Allah kamu minta doa, tetapi kamu minta tolong orang lain. Itu. Banyak lagi contoh lain lah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku terhadap mengatakan begini ini adalah satu pemberi peringatan yang jelas nyata. Nah? Faham tak? Kadzalika ma atal ladzina min qablihim. Beginilah caranya. Tidaklah datang kepada orang-orang kafir sebelum pada mereka orang Malaysia, musyrikin Malaysia. Mereka musyrikin Malaysia. Dalam tafsir itu musyrikin Mekah. Malaysia pun ada juga musyrikin, iaitu siapa-siapa yang buat syirik pada Allah dipanggil musyrikin. Contohnya Hindu, Buddha, apa semua. Dan siapa-siapa yang buat zikir-zikir yang bersama-sama ni, kufur belaka ni, dipanggil musyrik belaka. Ajar begini, tak berani masalahnya. Berani itu kerana faham. Nah, kalau tak faham, tak akan berani. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rusul. Beginilah caranya. Kerana dengan cara beginilah kami tidaklah datang kepada orang-orang yang kafir sebelum pada musyrikin Malaysia ni mir rusulin sebagai orang tu guru. Kalau jangan dulu punya tafsir gini. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rusul. Beginilah cara tidaklah datang kepada orang-orang kafir Mekah sebelum pada mereka ini. Orang-orang kafir sebelum pada orang kafir Mekah itu mir rusuli sebagai rasul pun illa tidak lain tidak bukan mereka kata qalu sahirun. Dia ni tukang sihir, iaitu apa dia? Sesak dia ni. Au majnun ataupun gila dah dia ni. Cakap sikit tauhid, cakap dua tauhid, cakap tiga tauhid. Tak ada benda lain. Saya pernah dikata di Tok Ali tempat saya ni. Ustaz, Allah, labuk dah. Kejap-kejap ayat Quran, kejap-kejap ada hadis Nabi. Tak ada benda lain ke? Saya dengar tu ternganga saya. Tak boleh nak jawab saya pasal terkejut. Cuba awak cakap ni. Cakap saja ayat Quran, hadis Nabi ke, ayat Quran saja ke. Awak ni tak ada hujah lain ke? Ayat Quran, ayat Quran, ayat Quran, ayat Quran. Sahirun tu ialah tukang sihir tu maknanya orang sesat lah. Dia kata kepada Nabi itu orang sesat. Jadi sekarang ni siapa yang sebar tauhid ni, mereka pun kata sesat juga. Apa dia nak dia bertanda apa? Tu habis dah. Habis dah. Apa dia tu? Bila tengok definition sebenarnya apa? Pokok tu guru pondok kata sesat. Tu ya. Tak kata tu ya. Iaitu mengejek-ngejek. Kalau arkam ada tu guru dia. Kalau mazhab Syafi'i ada Imam Syafi'inya. Ambali ada Imam Ahmadnya.
apa kumpulan ni dia ada ketua-ketua. Yang Wahabi ni pengikut pun tak tahu siapa, tok guru pun tak tahu siapa, ketua pun tak tahu siapa. Kata tu hanya menghina saja, mengejek saja. Saya pernah dikata di depan ni. Yang kata tu ustaz. Oh, saya kalau dengan ustaz tak nak. Oh, sedap saya. Tak nak. Macam kita kata macam ular budu tu kan. Kita tahu ular budu tu. Oh. Itu dia kata ke saya, dia kata panggil saya ke masjid dia. Saya baru sudah mengajar gini lah. Misalnya kita mengajar ni sudah mengajar tu dia panggil saya pergi ke masjid dia. Anak murid dia mari. Dia kata gini lah, kalau ustaz awak nak jumpa saya ni letih ni, baru sudah mengajar ni. Jadi ada orang buat minuman ke makanan ke, nak makan dululah. Jadi baiklah dia mari kat saya lah. Jadi nak jumpa. Dia kata baik ustaz pergilah, kalau tidak kata nak malu. Oh, dia kata tak apalah, mari je lah. Duduk kejap, baik ustaz pergi kalau tidak nak malu. Kata yang kedua. Tinggal semua. Lama gini lah agak-agak ya. Saya jalan kaki seorang. Dia agak-agak di sini masjid tu lah juga. Nah, jalan kaki. Anak menantu saya ikut ke belakang dengan kereta. Saya jalan kaki seorang. Jadi pelajar-pelajar ramai-ramai ni tengah-tengah tak apa terpegur kerana kita keluar. Jadi saya seorang pergi ni. Bila sampai kat sana, rekahkan cerita, jumpalah ustaz tu di atas masjid dia. Di kampung dia ada masjid dia. Lalu dia kata, saya tanya dia apa hal ustaz panggil saya. Dia kata tak adalah. Dah cakaplah apa hal. Atau ustaz kata saya ni mengajar salah. Ustaz kena beritahu pasal saya daripada Quran saya kenal neraka ni lagu mana. Daripada hadis yang saya belajar saya kenal neraka lagu mana juga. Baik ustaz beritahu pasal saya buat ni untuk masuk surga. Tidak masuk neraka ni. Lalu dia kata tidak gitu. Dia nak lari ni kita sudah depan ni. Apa hal dia kata saya pergi ke majlis agama Kelantan, Kota Baru sana. Apa hal? Pergi beritahu ada orang Wahabi main mengajar di kampung ni. Ustaz kata ke saya bang. Tidak gitu. Dia lari ni. Nah. Saya ni mazhab Syafi'i. Jadi ada dah pelajar saya mari. Awak mazhab apa? Syafi'i belakang. Sila orang ni ustaz ni. Awak kata ke orang lain ni. Tak apalah. Baik. Sesak. Apa yang Majlis Ulama Kelantan katanya? Dia kata Wahabi itu sesat. Saya pun tanya. Silap adalah ustaz ni. Ustaz kena esok ustaz pergi ke Majlis Ulama, beritahu ke mufti, kena keluar fatwa. Bahawasanya orang-orang yang pergi umrah dan haji itu dia tak sah sembahyang dia. Maka macam mana nak qada sembahyang? Bukan? Pasal dia sesat kan? Pasal orang Saudi lah Wahabi ni. Pasal dia mazhab Hambali. Lepas tu ustaz kena minta fatwa pula dengan mufti supaya macam mana orang yang nak pergi haji ataupun nak pergi umrah nak tak sembahyang di Masjid Aqsa, Masjid Haram tu. Dengan imam Wahabi ni. Saya tanya. Tidak gitu. Ada? Baik, tak apalah. Sesat Wahabi tu kenapa? Dia pun tak buat tahlil. Lagi? Tak semaya ajak. Tak berzikir ramai-ramai. Lagi? Tak semaya ajak dia dah. Lepas tu tak talqin. Lagi? Tak buat maulud. Kebetulannya, masa dia cakap tu bulan maulud. Kebetulan. Jadi saya pun kata. Jadi yang 4-5 perkara yang dia beritahu tu saya tak jawab belaka. Dia kata lagi. Saya sakit hati dah. Lagi. Yang akhir last kali dia kata maulud. Jadi baik gini ustaz. Yang ustaz kata maulud ni boleh buat ni siapa cakap? Murid dia penuh masjid tu.
Ya pelajar kita marinya 10 orang. Kalau tumbuk kan tentu kalah kita. Laki perempuan ni mari di luar masjid pun ada orang ni. Saya tanya, ustaz yang kata maulud tu boleh, siapa yang beritahu? Cakap saya betul, jangan bohong sini. Dia pun tak boleh jawab. Ustaz kan mengajar orang sesak dalam kampung ni ni. Dia kata gitu, depan pang ini. Ustaz kan? Oh, dia kata tidak gitu. Ada. Tidak, kita belajar dengan guru, untuk guru kita ajar, dia kata. Saya pun tepuk latar. Kenapa ustaz tak beritahu saya? Tak payah saya angkat suara ni daripada tadi lagi ni. Ada yang Quran ustaz kata ni. Tak dengar? Silap saya. Kalau gitu untuk ustaz lah. Pasal ustaz kata belajar untuk guru. Jadi silap saya lah. Betul ustaz. Pasal ada dalam Quran. Tak dengar ayat dia? Ya pun? Tak dengar, hangguk gitu. Adik kakak tak dengar tak? Tak dengar, okey. Iaitu wajadna alaihi aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Surah Zuhruf. Iaitu kami dapati ajaran maulud ni, saya kata terang-terang gitu, ajaran mauludnya talqin ni adalah daripada ajaran tutup guru kami. Tutup guru kami ada pegangan satu pegangan, iaitu pegangannya ialah maulud boleh buat, talqin boleh buat, inilah macam-macam ni. Wa inna ala atharihim muhtadun. Dan kami atas ajaran mereka lah kami berasa terpimpin. Ini ayat dia. Betul ustaz. Saya kata gitu, betul ustaz. Pasal benda ni adalah Quran. Tapi ustaz, saya nak tanya awak. Ayat ni tuju kepada siapa? Dia pun tenang. Ayat ni tuju pada musyrikin Mekah. Ustaz ni orang musyrikin kau. Dia tanya terang-terang gini. Terang-terang gini. Saya tak ada selindungnya. Bukan kata cakap sini ya. Jadi, dia tengah-tengah dia. Ni berdepan anak murid belakang ni. Anak murid ramai-ramai belakang ni. Tidak hujah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah tadi ni. Ni hak ni yang baru. Lepas tu, cakap baik-baik ustaz, jangan bohong sini. Ni anak murid awak pun ada, anak murid saya pun ada. Semua berdepan belakang ni. Sama-sama anak murid ada, sama-sama anak murid ada ni. Tak. Lalu, dia pun kata, benar sekali ustaz. Dia kata, kami dapati daripada kita ada. Saya pun pukul lah. Allah, betul ustaz. Ada ayat pula. Kau nak dengar? Surahnya surah Amin Surah. Wa ma tafarraqu min ba'di ma ja'ahumul 'ilm baghyan bainahum. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Wa innal ladzina urithul kitab. Wa innal ladzina urithul kitab. Dan orang-orang yang mewarisi kitab min ba'di selepas dia belajar daripada guru-guru dia. La fi syakkin minhu. Adalah syak wa sangka minhu terhadap ajakan tauhid yang kita bawa ni. Bahawasanya bid'ah ni tidak boleh buat. Maulud ni tidak boleh buat. Murid dalam keadaan bengong. Tu kau ustaz tu. Lepas tunjuk gini. Depan-depan ni dia kalau kita bawa hadis, saya nak tanya semua. Ada tak masa Nabi dulu orang musyrikin Mekah ni tawaf telanjang di Kaabah? Ada? Ada tak? Ada hadis tak mengatakan Nabi kata, jangan kamu buat bid'ah ni tawaf telanjang kena pakai ihram. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Maka ataupun Nabi kata, ini hadis aku ni. Kamu tak boleh ni bid'ah ni. Ada tak? Tak ada. Tapi Nabi katanya apa? Iaitu yang kamu puja, yang berhala-berhala itu perantaraan kamu kepada Allah. Mereka tu tak ada kuasa apa-apa. Bila cakapnya tu yang marah. Faham? Maka siapa-siapa yang sama ada buat kita ni, yang berdalil terhadap orang-orang yang buat bid'ah ni, dengan dalil hadis Nabi, tidak seperti Nabi ajar lah jadi. Apa faham saya kata? Sebab tu dalam WhatsApp saya, bila orang sebut hadis Nabi, saya kata jangan. Saya kata jangan. Kan? 2-3 hari ni. Sampai tersalah horak setengah-setengah batas tok. Tersalah horak jadi gitu. Nah, saya cakap ni terang-terang lah pasal jangan kita ni
terbawa-bawa oleh perkara yang Nabi tak ajar. Nabi tak ajar ni. Kita berhujah hadis bersama dengan orang beriman. Bila sama-sama beriman dah, awak ni macam mana ni kita ni, sama-sama percaya belaka dah. Maka hujah hadis tu boleh kita keluar sama-sama beriman. Kalau yang akidah syirik ni, ayat Quran. Nah, jadi yang tak boleh keluar lagi tu, tak apalah kita belajarlah. Nah, okey, boleh ya? Yang saya buat usul tafsir tadi lebih kurang ni, pandai dengan hak tu dah ni. Nah, baik. Atawasau bihi. Apakah mereka pernah pesan memesan sama sendiri? Saya ni ayatnya gini. Kalau tak faham ayat, kalau tak dihurai, tak faham ayat ni. Atawasau bihi. Apakah mereka tu pernah pesan-pesan sama sendiri ni? Pasal bid'ah ni serupa ni. Serupa ni buat ni. Syirik ni pun serupa juga. Iaitu orang Malaysia yang judi itu dia bertenun nombor ekor misalnya. Nurul lah macam-macam. Kita pergi ke India, lagu ni juga. Dia ni tak ada pesan memesan ni. Bukan bangsa, bukan sama bangsa. Judi pula, judi versi lain-lain. Baik. Nabi Nuh alaihissalam dengan nabi-nabi lain ni, musyrikin ni akan buat semua contoh ni serupa belaka. Seolah pesan memesan. Jadi apa yang ada dalam Quran ni, supaya kita mengerti bahawa inilah hujah-hujah untuk kita dan hujah-hujah untuk kita kenal mereka atau hujah-hujah untuk kita membantah apa yang mereka kata. Semua yang awak duduk bincang dalam WhatsApp tu apa benda tu dalam sama ada seorang-seorang ke, semua ni sudah ada dalam Quran dah. Wah, satu-satu ada beritahu. Cuma kita tak belajar habis lagi tu, maka banyak lagi lah tak tahu. Jadi tak ada nak jawab macam saya jawab tadi lah. Bila kata oh ni saya dapat rahsia tu, kita pun ada ya Qurannya. Bila dia kata ada dalam kitab, ada ya Qurannya. Ya Nabi ajar macam mana? Gitu. Nah, baik. Atau sawbi, atau mereka ni pesan memesan. Jadi musyrikin ni ataupun orang munafik atau orang musyrikin atau orang Yahudi ataupun orang Kristian ni senantiasa buat amalan yang zaman Nabi Muhammad dulu sampai sekarang pun perkara yang sama je. Perkara yang sama je. Mungkin bahasa-bahasa contoh-contoh ada beza-beza sikit, tapi perkara yang sama saja. Nah, balhum, bahkan mereka itu kaumun tahun, kaum yang melampaui batas. Nah, usul tafsir melampaui batasnya ialah buat syirik pada Allah. Maksudnya ialah melampaui batas ialah buat syirik pada Allah. Ada juga maknanya buat dosa besar. Tetapi kebanyakan melampaui batas ini ialah berkenaan dengan syirik pada Allah. Nah, kebanyakan perkataan melampaui batas tu ialah buat syirik pada Allah. Yang kedua, melampaui batas tu juga maknanya buat bid'ah. Ataupun buat dosa-dosa besar. Nah. Fatawalla anhum. Jangan kamu peduli pada mereka. Ikut dia nak buat macam mana, ikut dia kata apa. Nah. Fama anta bimalumin. Maka tidaklah kamu dengan tak peduli pada mereka tu termasuk orang-orang yang tercela. Kerana apa? Kerana orang yang beriman itu senantiasa tinggi derajat di sisi Tuhan. Nah, wadzakir, dan berilah senantiasalah beri peringatan dengan Quran itu. Fa inna dzikra, maka sesungguhnya Quran itu tanfa'ul mu'minin, memberi banyak faedah kepada orang-orang yang beriman. Tuhan kata dengan Quran. Tapi kitanya, kebanyakan ustaz kita yang ahli sunnah ni tak belajar ni Quran. Itu masalahnya. Hadis belajar Quran tu. Nah, jadi kita ni belajar Quran, kemudian kena belajar hadis lah.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat, menghamba diri pada aku sahaja. Tak ada nak kongsi dengan siapa-siapa. Saya tengok dalam Bahaya Benar ni cerita-cerita. Saya tak pernah tengok cerita ni. Malah tadi cucu-cucu tu tengok cerita anak saya yang beli. Cerita ni cerita hantu ni lah. Cerita hantu Malaysia punya. Bukan hantu Jepun Cina tu yang lompat tu. Tak. Ni langsui punya. Yang terbang. Apa nama tak tahulah. Tapi apa beli tahu apa buat. Jadi tu tengok tu. Budak-budak pun jadi takut. Saya kata anak ni tak betul ni. Awak tak betul. Tak betul ni lagu ni. Tak boleh ajar menakut-nakutkan budak dengan jin ni. Sedangkan jin tu takut pada manusia. Kalau belajar surah jin nanti saya beritahu. Ada. Baik. Antara lainnya ialah Lansui tadi sudah belik tekuk lah mereka-mereka ni. Dia pun ambil surat Yasin. Letak di rambut Lansui tu. Jadi rambut pun jadi terurai. Tak ada dah. Kita Cina dah lah. Kita Cina, kita Kristian dah lah. Syirik tu. Tu syirik tu. Oh, jadi dilari kan. Kerana surat Yasin. Lepas tu dia tangkap jin tu, Lansui tu. Bubur brace tekok tu kan. Bubur surat Yasin dalam tu. Meletuplah Lansui tu. Ini adalah ajaran syirik yang diajar melalui filem. Tu cik ajar tu. Yang Kristian tu letak cross tu di dahi. Yang Cina-nya letak apa? Azimat di dahi juga. Keras. Jadi kerah hati yang melompat jadi kerah. Rupalah kita sama ni. Ini adalah ajaran syirik yang diajar melalui filem-filem dan disiar dalam TV. Dia sepatutnya benda ni tidak boleh kalau kita nak tengok, kita kena ajar anak kita tu. Ini salah di sini. Ayat Qurannya ni. Ini salah ni. Tapi kalau dia kecil tu tak boleh ajar lagi lah nak. Aduh. Macam mana nak buat ni? Mereka kita kena baiki kita dulu lah dah. Ma uridu minhum min rizq. Tidaklah kami ingin. Tidaklah aku ingin. Apa-apa rezeki daripada kamu ni. Tidaklah aku ingin mereka diberi rezeki padaku. Mana aku tidaklah ingin apa-apa rezeki daripada makhluk. Wa ma uridu an yut'imuni. Dan tidaklah aku ingin mereka tu beri makan pada aku. Beri rezeki pun tak, makan pun tak. Bermaknanya berzikir kita kepada Allah Ta'ala. Sembahyang kita pada Allah Ta'ala itu janganlah sekali-kali siapa-siapa yang ada akidahnya kalau kita tak zikir nafiku Tuhan. Tuhan ni lemah Tuhan pasal tak ada orang puja dia. Jangan. Akidah tu sesat. Ini akidah yang diajar oleh setengah-setengah ajaran sesat. Kan? Tuhan ni nak manusia ibadat pada dia. Kalau tak ada ibadat tu, Tuhan jadi lemah. Tak ada orang ibadat pada dia. Tak masuk icah. Ada. Yang cakap tu ada. Sebab tu ayat Quran ni keluar ni. Tuhan nak makan tu. Sebab tu dia. Antara lainnya buat korban tu kan. Antara korban yang Tuhan nak darah tu. Tuhan nak tengok hati kita ya. Lepas tu benda yang kita korban kita pun makan. Kita makan. Tak. Innallaha huwar razzaqu. Sesungguhnya Allah lah dialah yang maha memberi rezeki. Dzu quwwatil matin. Dia tu mempunyai kekuatan yang kukuh. Maknanya bukan setakat boleh beri rezeki kepada siapa-siapa kok. Dia memang kuat pun. Tak ada siapa ya. Jangan sekali-kali kita ada satu fahaman bahawasanya Allah Ta'ala ni sekiranya
dia nak beri sesuatu rezeki kepada satu orang tu, kita boleh sekat rezeki tu. Tuhan nak beri rezeki itu pada satu orang. Kita pula dengan baca wirid kita, apanya, baca doanya, supaya rezeki itu terhalang diberi kepada orang tu. Tak boleh. Tak boleh. Nah? Kamu buatlah macam mana pun, Tuhan tidak buat kira tu. Nah? Lalinnya ialah Nabi SAW dalam doa kunut nazilah dia selepas matinya Sayyidina Abu Hamzah radhiyallahu anhu, dibunuh oleh Wahsy. Maka Nabi sedih kerana mati itu bapa saudara dia. Lalu Nabi angkat doa lebih kurang 20 ke 40 orang musyrikin Mekah. Antara lainnya ialah Abu Sufyan sendiri, bapa mertua dia. Daripada hadis Nabi juga yang lain, Abu Sufyan ni tak mati. Nabi doa tu 40 hari tu. Doa kunut nazilah tiap waktu. Sembahyang subuh rakaat akhir, sembahyang zuhur rakaat akhir pun. Sebut nama satu-satu, minta Tuhan laknat dia. Minta mati dengan dia, macam-macam lah. Kata. Sembahyang asar pun begitu, sembahyang maghrib pun begitu, sembahyang isyak pun begitu. Esok subuh baca lagi. Sampai 40 hari. Tuhan kata, apa yang kamu nak tu tidak seperti aku nak. Hanya beberapa orang saja yang musyrik Mekah tadi, dia mati terbunuh. Yang kebanyakan mereka tu masuk Islam dan mati syahid dah pula. Jadi Nabi sendiri pun kalau tidak doa tu tidak bersesuaian dengan kehendak Tuhan tu, tak masuk. Jadi doa kita pun kalau tidak bersesuaian dengan kehendak Allah Taala tu tak masuk jugalah. Fa inna lil ladzina zalamu, maka sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim. Zalim sini ialah orang-orang yang buat syirik juga. Makna dia. Zanuban. Bahagian seksa mereka-nya ialah mithla zanubi ashabihim. Seperti manalah bahagian azab teman-teman mereka. Fala yasta'jiluni, janganlah kamu meminta-minta segerakan azab pada mereka, untuk mereka kepada aku. Tidak boleh kita nak angkat doa kepada orang yang buat syirik kepada Allah depan kita ke apa-apa. Tuhan matilah dia ni cepat-cepat. Jangan, tak boleh. Ni ayat dia ni. Tak boleh. Fala yasta'jiluni. Jangan kamu minta disegerakan azab pada mereka ini kepada aku. Tuhan kata jangan minta azab. Memang makbul lah. Sebab Tuhan larang aja ni. Larang daripada minta. Dia minta benda lain. Boleh nak minta doa tu, boleh. Sini Tuhan larang. Dan ayat macam ni banyak. Wa wailul lil ladzina kafaru min yaumihim alladzi yu'adun. Maka celaka besarlah bagi orang-orang yang kafir min yaumihim alladzi yu'adun. Pada hari hari mereka itu alladzi yu'adun, yang telah ditimpa azab oleh Allah Taala yang dijanjikan. Azab yang sudah dijanji pada dia. Celaka besarlah bila mati saja. Baik. Surah Tur. Sikit ni. Najmi apa pada ni? Apa pada Tur? Najmi. Ni apa pada Tur? Baca sikit surah